أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang dimuliakan Ustaz serta ahli-ahli jawatan kuasa Surah At-Taqwa, yang dimuliakan ayah-ayah, ibu-ibu, yang saya hormati saudara dan saudari, seterusnya kepada anak-anak yang juga pelajar-pelajar saya yang turut mengiringi hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi syukur, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita pada malam ni berkumpul untuk mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kelahiran yang disebut oleh ulama dan juga diriwayatkan di dalam banyak periwayatan, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelahirannya bukan kebetulan. Bahkan sebenarnya kelahiran kita pun bukan kebetulan juga. Sebab apa? Semua yang berlaku di dunia ini telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ada di Lauh Mahfuz. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur melainkan Allah Taala tahu. Banyaknya daun yang berguguran Allah Ta'ala tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada biji yang tumbuh. Bayangkan di hutan belantara yang punya banyak di dunia ini, ada tumbuh biji yang akhirnya menjadi hutan ni tak? Itu pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada daun yang hijau ataupun daun yang dah kering. Semuanya illa fi kitabim mubin. Semuanya di dalam kitab. Maksudnya di Lauh Mahfuz telah pun tercatat. Kalau biji benih yang kecil pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahir di tengah-tengah hutan, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah pada malam ini di hujung ceramah ini kita dapat merasakan sayang dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita harapkan. Dan bukan semata-mata kecintaan yang menerawang di dalam hati, tetapi mesti dibuktikan di dalam amal perbuatan kita dan di dalam perjuangan hidup kita. Kita ambil sedikit sejarah ringkas Nabi kita. Dilahirkan, sebahagian meriwayatkan dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Setengah riwayat mengatakan 9 Rabiul Awal. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dilahirkan keluar bersamanya cahaya. Ini saya telah tengok dalam riwayat, dalam kitab Rahim Maktum pun menyebut, dan kitab Rahim Maktum ni di antara kitab sirah yang boleh diperakui, boleh dipercayai. Dan dia telah menang pertandingan menulis sejarah Nabi satu dunia yang dapat nombor 1. Diceritakan dalam tu, terpancar cahaya keluar. Dan malam tadi dalam ceramah saya di Masjid Perujaya, mereka berzanji dan minta saya syarah sikit kitab berzanji itu. Jadi saya syarah dalam bab nombor 6 pun menceritakan kisah yang sama. Dan cahaya yang keluar
daripada rahim Aminah, ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangi negeri Syam. Jadi apabila menerangi negeri Syam ini memberi makna bahawa satu masa nanti, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, tetapi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menerangi negara Syam semuanya. Dan Syam pada hari ini adalah negara Jordan, Syria, Palestin dan Lebanon dan sebagainya. Dan telah pun menjadi Islam semua negara-negara tersebut. Bahkan bukan sekadar di Syam, melewati Syam sampai ke Turki. Bukan saja Turki, masuk ke Eropah, separuh Eropah telah memeluk Islam satu ketika dahulu. Dan sehingga ke hari ini masih ramai penduduknya yang menganut agama Islam. Itu adalah isyarat ketika Nabi kita dilahirkan. Kemudian ketika Nabi dilahirkan juga, pada saat kelahiran Nabi itu disebut di dalam kitab Rahib Makhtum, bergoncang istana-istana di Rom. Kemudian api yang disembah oleh orang-orang beragama Majusi. Orang beragama Majusi ini mereka menyembah api dan menjadi agama resmi pada kuasa besar dunia Parsi. Padam seketika. Istana-istana di Rom bergoncang dan banyak berguguran ataupun berpecah barang-barang perhiasan dan sebagainya. Jadi apakah makna ini tuan-tuan dan puan-puan? Ini baru kelahiran, belum lagi Nabi besar, bawa risalah Islam, menyebarkan Islam dalam masyarakat. Baru kelahiran yang kita sambut pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa Islam ini bukan sekadar tersebar seperti mana kisah yang awal tadi, tetapi juga memberikan saingan dan ancaman kepada kuasa-kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia ketika itu adalah kuasa besar dunia Rom dan kuasa besar dunia Parsi. Maka apakah isyarat ini? Isyarat ini menunjukkan bahawa agama ini, agama Islam yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang Allah Taala turunkan kepada Nabi kita, tugasnya adalah bukan sahaja untuk kita pada malam ini datang ke surau, balik ke rumah, datang ke surau, balik ke rumah, pergi kerja, balik. Bukan sekadar itu sahaja. Bukan sekadar kita alhamdulillah beriman, tetapi kita membiarkan kuasa-kuasa besar dunia hari ini menzalimi umat Islam. Mesti agama yang kita bawa ini memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang durjana. Dan Islam tidak akan duduk senyap dan membiarkan kuasa-kuasa besar dunia ini mengancam dunia ini dan menindas manusia, termasuklah umat Islam, termasuklah umat yang lain. Ini isyarat-isyarat kelahiran Nabi ini yang kita sambut pada hari ini. Dan ayat yang saya bacakan semasa solat tadi menjelaskan lagi hakikat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita, ini kisah lepas Nabi telah menjadi Nabi dan Rasul. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan ini terbukti kuasa-kuasa besar dunia, apa yang Allah haramkan itu yang mereka buat. Allah mengharamkan arak, itulah dia yang diminum sejak ini. Allah mengharamkan riba, itulah bukan saja negara mereka, tetapi juga mereka menyebarkannya kepada negara-negara lain, sistem riba. Allah mengharamkan zina, negara Islam saja yang bertahan mengharamkan zina. Tapi seluruh dunia, dulu ni negara barat, sekarang di timur pun, di China, di Jepun dan sebagainya, zina tidak lagi haram pada mereka. Haram maknanya tidak lagi dihalang.
Ini yang berlaku pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan manusia sedemikian. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dan mengalahkan Rasul ini mesti mengalahkan mereka. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka yang tidak menjalankan sistem yang benar, iaitu sistem Islam. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka ini menyerah kalah, lalu mereka terpaksa membayar jizyah, itu tanda kalah. Setiap tahun kena bayar yuran pada negara Islam, wa hum saghirun, dan mereka dalam keadaan kalah dan tunduk kepada kekuasaan dan kepada kerajaan Islam. Ini risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam mesti mengerti, sebab isyarat ini telah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja di dalam Al-Quran yang kita baca, yang baru saja sebentar saya baca tadi, tetapi ditunjukkan dalam hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada hari ini ataupun semalam, dan disambut oleh umat Islam setiap tahun. Jadi harapan kita, tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita memahami apakah risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan macam mana sayangnya kita kepada Nabi ini, sayang yang membawa kita kepada mencontohi risalah dan perjuangan Nabi kita. Ini harapan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi apabila Nabi dilahirkan, berlaku kisah-kisah tersebut yang memberi isyarat-isyarat yang telah disebutkan sebentar tadi, dan disebut sedikit di dalam Al-Quran yang dibaca sebentar tadi. Tapi sebagai manusia mesti melalui proses dia, mesti lahir dalam keadaan bayi, kemudian membesar, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi berumur 40 tahun melantik Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul. Ini dia permulaan. Permulaan semula wahyu yang telah terputus, iaitu terputus sejak perutusan Nabi Isa alaihissalam, lebih kurang 600 tahun. Dan Nabi Isa belum lagi Nabi yang terakhir. Jadi bila Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi yang terakhir, maka risalah ini mesti risalah yang hebat, mesti risalah yang sempurna. Semua Nabi-Nabi adalah beragama Islam. Ini jangan lupa. Bukan Nabi Isa bawa agama Kristian, bukan Nabi Musa bawa agama Yahudi, tak. Semua Nabi-Nabi membawa ajaran yang sama, iaitu Islam. Hanya selepas Nabi-Nabi ini tidak ada pengikut-pengikutnya menyeleweng ajaran sesat dan mengubah kitab, maka jadilah mereka itu terseleweng. Kalau tidak diutuskan Nabi Muhammad SAW, maka ajaran-ajaran yang sebelum itu akan berlarutan sampai kiamat. Manusia akan berada dalam kesesatan. Sebab apa? Kitab pun telah berubah, ajaran-ajaran Nabi dan Rasul pun telah berubah. Maka Allah Ta'ala bila hendak mengutuskan Nabi yang terakhir ini, mestilah risalah ini risalah yang kuat, risalah yang berdaya tahan. Bukan 600 tahun di antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, baru 600 tahun, tuan-tuan. 300 tahun lepas Nabi Isa tak ada, dah berubah ajaran tu. Macam mana pula nanti selepas ni beribu-ribu tahun sampai hari kiamat? Kalau ajaran tu tak kuat, kitabnya tak kuat, akan menyeleweng. Lepas 300 tahun Nabi terakhir ni akan rosaklah dunia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bahawa risalah yang terakhir yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini risalah yang berdaya tahan. Ini yang satu yang hikmah yang kita nak tengok. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bermulalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Dan sahabat
dengan ayat-ayat yang turun ni dan mengamalkan ayat Al-Quran. Nabi sampaikan ayat ni kepada sahabat. Catat elok-elok. Siapa yang boleh menghafal, hafal. Siapa yang boleh mencatat, mencatat. Zaman tu tak ramai yang boleh menulis macam zaman sekarang. Maka sahabat yang boleh tulis pada pelepah tamar, pada daun, pada batu yang boleh diukir, tulis. Pada pelepah-pelepah, tulis. Pada batang-batang, tulis. Macam itulah susah ni makin nak menulis Al-Quran. Yang boleh menghafal, menghafal. Kemudian turun lagi ayat. Minggu depan turun lagi ayat. Dan sahabat, tuan-tuan, apabila mereka menerima Al-Quran, berbeza macam orang-orang selepas itu menerima Quran. Orang selepas, orang sekarang bila menerima Quran, bila mereka baca Quran dalam bahasa Arab kan, tak berapa faham. Kemudian lepas minggu hilang. Kemudian kita baca lagi, tak faham. Kemudian hilang. Orang makin mereka menerima Al-Quran itu seperti SOP. Macam mana kita menerima SOP? Kita akan baca betul-betul. Kena boleh pergi restoran tak? Tak boleh pergi restoran. Kena rentas negeri tak? Tak. Sekarang fasa berapa? 1 ke 2 ke apa ke? Minggu depan turun lagi SOP. Kita akan baca lagi SOP tu. Fasa dah berapa ni? Dah beralih fasa. Dah boleh rentas negeri ke belum? Surat kebenaran ni download ke? Ambil kat balai polis ke? Macam tu kita dilatih selama setahun lebih menghadap SOP ni dan berubah-ubah setiap minggu ataupun dari masa ke semasa. Begitulah sahabat-sahabat Nabi SAW menerima Al-Quran. Mereka membacanya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian apa yang nak mereka lakukan setelah mereka membaca? Mereka amalkan. Lepas mereka amalkan, mereka berpuas hati. Kemudian turun lagi ayat Quran. Mereka fahamkan betul-betul. Tengok, dalam mereka ni orang Arab. Mereka dah faham bahasa Arab. Itu pun mereka tanya Nabi ni nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Nabi pun terangkan, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Mereka lakukan. Dan dikatakan setengah-setengah sahabat, bila turun Al-Quran yang lain, sahabat ni nak menyampaikan kepada sahabat yang lain. Ada sahabat tutup telinga macam ni. Kenapa kau tutup telinga? Dia kata SOP yang itu belum buat lagi, dia kata. Ayat yang turun minggu lepas tak selesai buat lagi. Nanti dia nak laksanakan dulu, tambah lagi 10. Macam tu sekali sifat sahabat-sahabat. Jadi bila mereka melaksanakan Al-Quran sedikit demi sedikit, dan kita kena ingat yang kita cerita tadi, daun yang gugur pun semua dalam ilmu Allah. Apalah nilai daun, tapi di dalam ilmu Allah, apatah lagi Al-Quran. Maka Al-Quran ini petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke hari kiamat. Jadi bila turun Al-Quran itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Al-Quran ini turun beransur-ansur kepada Nabi sepanjang hayat Nabi. 23 tahun sejak dilantik menjadi Nabi dan Rasul, ianya turun beransur-ansur. Tetapi sebelum turun beransur-ansur ini, Quran telah turun satu. Sebab ulama bila memerhatikan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maknanya telah turun dulu. Kemudian bila Nabi diutuskan, baru diturunkan Al-Quran sedikit-sedikit. Bermakna Al-Quran itu sebenarnya telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pelantikan Nabi telah diprogramkan oleh Allah. Maknanya yang minggu ni turun, Allah Ta'ala dah tentukan dah apa dia ayat. Kemudian minggu depan Allah dah tentukan. Dan Nabi SAW bila menerima ayat, dia bukan surah Al-Baqarah hanya, kemudian surah Ali Imran, tak. Ada masuk surah Al-Baqarah, beberapa ayat ada masuk surah Ali Imran. Jadi sahabat yang nak mencatat tu, dia tanya Nabi, ini surah apa? Nabi kita, ya ni surah sekian, ayat sekian. Minggu depan bukan turun surah yang sama. Dia tak ikut aturan yang dalam kitab ni.
Sekejap turun surah ni, sekejap turun surah ni, sekejap turun ayat ni. Maknanya semua diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan Nabi ini bukan perjuangan yang tak sengaja hari-harian tiba-tiba buat ni, tiba-tiba buat ni, tak. Ia adalah program untuk kita. Untuk kita mengikut selangkah demi selangkah, ayat demi ayat. Dia adalah SOP. Kalau SOP kita ni nak mengelakkan wabak, nak mengelakkan wabak dah banyak di dunia ni, nak elakkan wabak kita ikut SOP je tak? Al-Quran ini SOP untuk menghapuskan wabak juga, iaitu wabak kerosakan akidah manusia. Sehingga manusia ini berterlagah, sehingga manusia ini lupa pada Allah, sehingga manusia ini buat maksiat, manusia tindas menindas di antara satu sama lain, yang kuat menindas yang lemah, yang menzalimi manusia. Kita tengoklah apa berlaku di orang hijab, masuk sembelih macam tu je manusia. Tengok apa berlaku dekat Afrika, buat lubang, seorang-seorang kena sembelih, ambil pergi pisau ke orang pula. Orang Islam ni sembelih, orang Kristian sembelih. Ini berlaku di dunia ni. Macam mana nak menghadapinya? Allah Ta'ala turunkan Quran, ikut betul-betul SOP itu, nescaya akan melatalah keadilan di dunia ini. Itu tujuan dia. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, Nabi apabila menerima wahyu dan disampaikan kepada sahabat, bukan satu yang mudah. Sahabat-sahabat Nabi kena tindas. Ada yang kena bunuh, Sumayyah kena bunuh, disuluh oleh tuan dia, perempuan. Suami dia Yasir dibunuh. Seorang sahabat nama Khabbab dibunuh juga, dikela-kela badan dia dengan pisau. Punyalah susah nak membawa agama Islam. Kenapa Nabi tidak diapa-apakan? Sebab Nabi banyak pak-pak saudara dia. Di antaranya Abu Talib sendiri adalah pemimpin Mekah yang membela Nabi daripada kecil. Setelah kematian ayah Nabi ketika Nabi dalam kandungan, kemudian kematian ibunya ketika Nabi berumur 6 tahun, dibela oleh datuk dia selama 2 tahun. Bila datuk dia pula meninggal dunia, Abdul Muttalib, dibela oleh siapa lagi? Oleh bapa saudara Abu Talib. Abu Talib ni yang lama sampai menikahkan dia dengan Khadijah. Jadi Abu Talib ni ketua Mekah. Jadi Nabi tidak diapa-apakan sebab dia ada kabel. Tapi yang tak ada kabel ni dibunuh. Ada yang dikela badan sampai mati. Macam tu punya susah nak bawa agama ni. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang ada kabel, Abu Bakar ada kabel, Sayyidina Umar ada kabel, sebab dia orang Quraisy. Quraisy ni macam pangkat tuanku lah. Orang tak berani nak kacau. Jadi dia Islam tak apa. Kau duduk tontok, kau Islam tak apa. Tapi yang tak boleh. Islam juga bunuh. Jadi sahabat dalam keadaan tertindas. Tak apa, mereka berniaga, mereka beraktiviti apa semua. Yang kena tindas, sabar, kata Nabi. Yang tak ditindas, terus berdakwah. Tapi lama-kelamaan orang dah tak berani nak masuk agama Islam. Kalau macam inilah keadaan. Abu Talib pula meninggal dunia. Bila Abu Talib yang membantu Nabi ataupun yang melindungi Nabi meninggal dunia, orang Mekah bertepuk tangan, kata lepas ni kita ganyang. Bukannya orang lemah saja, Nabi Muhammad pun kita lanyak juga. Dan sejak tu Nabi kita bersolat pernah diganggu dan pernah dijerut leher. Dijerut leher Nabi pun dalam keadaan lemah. Nasabih Abu Bakar lalu. Abu Bakar pun kabel dia besar juga. Lalu dia cepat menyelamatkan Nabi kita dan berkata kepada orang yang menjerut leher Nabi, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah kau nak membunuh orang yang hanya berkata Tuhanku adalah Allah? Lalu dilepaskan. Kemudian bila Nabi SAW bersolat lagi pada satu masa yang lain, diganggu oleh Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Diganggunya Nabi tak kuat. Hanya seorang pendakwah. Berbeza dengan di Madinah, Nabi ketua negara. Tapi ni di Mekah ditindas.
Jadi orang buat apa pun Nabi senyapnya. Tapi dah teruk sangat, diasak Nabi berkata, "Tu ni kacau ni." Lalu dia kata, "Oh, macam kau dah berani nak menegur aku ya?" Muhammad, dia kata, "Semua di Mekah ni, kelab ni semua aku punya. Kelab di Mekah ni semua aku punya. Kelab ni dalam masalah nadi." Lalu Allah Ta'ala kata, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Panggillah kelab-kelab kamu, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Dan nasibik dia tak panggil. Kalau dia panggil kelab, Allah Ta'ala panggil malaikat tenyih sekali je. Bukit pun malaikat boleh tenyih. Ni kelab ni lagi lah, tak ada hal. Macam tu punya sukar perjuangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan Islam mesti menang. Satu hari Nabi berjumpa dengan 6 orang daripada Madinah yang sedang buat haji, berminat dengan Islam. Pendekkan cerita. Setelah Nabi masuk ke kemah ni, tak ada orang yang nak menerima Islam. Bukan tak tahu Nabi Muhammad orang yang baik, tetapi mereka tak berani nak lawan Quraisy. Kalaulah Muhammad ni dengan Quraisy pun kena banyak, kita ni nak tolong Muhammad lagi dah, jangan cari pasal. Quraisy tu kuat, jangan cari pasal. Biarlah Muhammad dengan kaum dia. Jadi tak ada tempat pun yang nak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ditindas. Allah Ta'ala angkat Nabi Marah Isra dan Miraj, pujuk dia, nak bagi tenang dia. Turun balik Nabi jadi semangat balik. Fastaqim kama umir, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Hud. Teguh, istiqamahlah kamu seperti yang diarahkan. Istiqamah macam mana? Ya, yang kena bunuh. Bapa saudara pun dah tak ada. Nabi dalam keadaan terdedah kepada pembunuhan. Ini keadaan Rasulullah. Dan Al-Quran turun ketika-ketika ini. Akhirnya 6 orang yang masuk Islam ketika musim haji ini, mereka daripada Madinah, mereka balik ke negara mereka, ke negeri Madinah. Mereka mengislamkan saudara mara mereka, dah jadi ribu. Lalu orang Madinah kata kepada kawan-kawannya, "Kenapa kita duduk syok-syok kat Madinah ni? Nabi kita di Mekah ditindas. Rombongan haji tahun ni pergi ke Mekah, ajak Nabi kita hijrah. Mari ke kampung kita." Di sinilah berlaku peristiwa hijrah. Ya, berlakulah peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah bukan mudah. Mudah tak mudah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah beli rumah di taman ni, kerja sampai 20 tahun nak beli rumah. Tanah pun ada. Bila hijrah, tuan-tuan, tinggalkan semua rumah. Cuba kita bayangkan nak tinggal rumah. Sekarang boleh jual, tak ada. Zaman tu tak ada. Orang Mekah kata nak hijrah, tinggalkan. Kalau tak, kami tak bagi hijrah. Akhirnya tak apa, tinggallah rumah ni. Orang masuk rumah. Bayangkan, makna hijrah ni sehelai sepinggang pergi ke Mekah, meninggalkan rumah masing-masing, meninggalkan tanah masing-masing, meninggalkan perabot masing-masing. Apa yang boleh bawa belenggang, itulah dia bawa. Sampai ke satu tempat baru. Dan bukan macam kita pergi pindah, besok kita balik-balik. Pindah sepindah-pindahan. Dan pindah itu wajib ke atas sesiapa dari kalangan orang Islam. Mesti pergi. Ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia daripada orang luar, datang ke Mekah, meniaga apa semua, dah jadi berada. Jadi dia hijrah, dia kumpulkan harta-harta dia, dijadikan emas ke apa, disuguhkan. Itu dia lenggang hijrah. Ditahan oleh Quraisy. Suhaib, kami tu orang kaya. Kau datang bagian ke Mekah, tak ada betul. Tapi kamu tu, kau ni dah, kami tu kau dah jadi kaya. Kau nak pergi hijrah ke Madinah ya? Suhaib kata, ya. Kami tak benar kan? Semua siap nak bunuh dia. Kata Suhaib, kau benarkan aku hijrah? Apa salahnya aku nak hijrah? Macam ni, kita buat deal, kata orang Mekah. Kalau kau serahkan harta kau semua kami, kau boleh pergi. Suhaib dia hasilkan barang-barangnya, harta-hartanya.
Cukup satu hari lepas dia hijrah, Muhammad menang lawan Mekah, semua boleh balik ke Mekah balik, dan memang itu berlaku pada tahun 8 hijrah. 8 hijrah Nabi kalahkan Mekah. Bila Nabi kalahkan Mekah, sebahagian daripada orang Mekah ke siapa yang nak masuk balik ke rumah masing-masing tak ada. Jadi Suhaib pada hari itu dia boleh ambil korek balik emas-emas dia. Tapi tak. Kami tak benarkan kau hijrah, tapi kalau kau bagi harta kau, kami bagi. Suhaib kata, adakah sekiranya aku bagi kepada kau harta itu, kau benarkan aku berhijrah? Mereka kata, ya kami benarkan. Suhaib kata, barangku kat sini, kau ambil lah semua. Maka Suhaib pergi ke Madinah sehelai sepinggan. Harta dia semua yang disembunyikan itu semua dah didedahkan. Habis. Macam tu orang berhijrah, macam tu orang berjuang untuk Islam. Sampai di Madinah, zaman tak ada handphone, berita tu tak sampai ni ke Madinah. Yang sampai orang sampai ke Madinah, Nabi salam dia, Nabi kata, untung kau Suhaib, untung Rabihas Suhaib, Rabihas, kau untung Suhaib. Maknanya dunia tak dapat, semua ke akhirat. Suhaib kata, engkau Rasulullah. Tak ada orang yang tahu kisah ni, aku dengan orang Makkah ni. Telefon pun tak ada waktu tu. Tapi kau dah tahu ya Rasulullah. Memang kau Rasulullah, dia kata. Ini payahnya hijrah. Dan ini payahnya perjuangan Rasulullah SAW yang kita sambut pada hari ini. Maka berhijrahlah Nabi ke Madinah, berhijrah orang Islam ke Madinah. Dan kita menyangka bahawa bila dah hijrah ke Madinah, Nabi dah jadi ketua negara, tuan-tuan. Ketua negara. Patutlah jadi kaya raya. Orang Islam pun bila dah berada di Madinah tu, oh, Alhamdulillah, kita selamat daripada orang Mekah. Belum lagi Perang Badar berperang dengan orang Mekah. Perang Uhud berperang dengan orang Mekah. Perang Khandaq berperang dengan orang Mekah. Maknanya bila dah berhijrah, dah jadi ketua negara, berlaku peperangan demi peperangan. Maknanya makin lama makin sengit. Semakin lama semakin sengit. Tapi bila dah sampai peperangan Khandaq, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, orang Mekah dah tak tahan tak larat dah. Selepas perang Khandaq, Nabi pula serang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Nabi diserang. Selepas perang Khandaq, Nabi pula menyerang. Pertama Nabi serang Mekah. Setelah selesai Mekah, Nabi serang Bani Ghatfan, Nabi serang Khaybar Yahudi, Nabi pula yang memulakan serangan. Kemudian Nabi SAW mengutuskan sahabat perang kuasa besar dunia, kerajaan Rom. Ini kita kena sampaikan kepada kawan-kawan kita berita ni. Apa dia? Ini berita dah lama, iaitu Nabi semasa hidupnya pernah lawan kuasa besar dunia. Perang Mu'tah, Nabi hantar sahabat 3,000 orang. Lawan berapa orang? 200,000 orang. Berperang. Keputusan dia seri. Kuat ataupun tidak? Seri. 3,000 lawan 200,000 seri. Kuat lah tu. Malaysia berperang dengan Amerika. Keputusannya seri. Masa tu Malaysia naik di mata dunia. Lawan Amerika seri. Nabi menghantar sahabat dalam perang Mu'tah seri. Kemudian baliklah sahabat ke Madinah, pulang daripada perang. Tahun 9 Hijrah, tahun berikutnya, setahun sebelum Nabi wafat, Nabi sendiri memimpin tentera lawan balik kuasa besar dunia dalam peperangan Tabuk. Ini kemuncak Islam. Kuasa besar dunia pun lawan. Nampak tak tuan-tuan perjuangan Nabi SAW? Tentera 30,000. Hari itu 3,000. Macam mana bekalan perjalanan 1,000 km padang pasir. Kalau macam tu perlu pada kenderaan nak jalan sampai 1,000 km tak tahan ke? Sayyidina Osman derma 1,000 untuk. Sekian orang derma 100 untuk. Kira-kira ada 1,000 lebih. 30,000 bagi dengan 1,000 lebih.
Lebih kurang 16. Satu untuk 16 orang. Bayangkan 1000 km bergele-gele, 16 orang naik satu untuk. Yang boleh jalan-jalan, yang tak larat sangat naik untuk. Dah elok sikit, turun balik, bagi orang lain tak. Punyalah susah. Lalu dinamakan Jaishul Us. Ini tentera yang sangat payah. Sampai di perbatasan, kuasa besar dunia lari. Kuasa besar dunia lari daripada tentera Rasulullah. Maka negara Islam dah semakin luas sampai ke sebelah utara. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat. Sebelum Nabi kita wafat, ayat yang terakhir di antaranya kata ulama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Tuan-tuan kena ingat ya, ini peristiwa tahun 632 Masehi. Tahun Nabi nak wafat. Allah sempurnakan bila? Sampai bila? Sampai hari kiamat. Maknanya daripada tahun 632 sampai 2021 hari ini, sampai hari kiamat, ayat ini menyatakan bahawa agama ini dah sempurna. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku telah sempurnakan, cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam jadi agama kamu. Seal. Chop. 3 ni. Pertama, agama ini dah sempurna, nikmat Allah dah cukup, kemudian Allah redha Islam menjadi agama. Chop macam tu sampai kiamat. Kemudian Allah Ta'ala ambil Nabi kita. Allah ambil Nabi kita, tugas selesai. Bila Allah Ta'ala ambil Nabi kita, yang kekal apa tuan-tuan? Yang kekal Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita. Semua kisah daripada awal, daripada Nabi turun Gua Hira, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian bila Nabi sampai di rumah Khadijah selimutkan, Allah lah bangun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bagi ingatan pada semua orang. Nabi kena berdakwah pula. Kemudian dah ada kenal, sahabat-sahabat dah kenal dengan Islam apa semua. Nabi Allah Ta'ala kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, beritahu pula pada saudara mara yang terdekat. Nabi panggil pula makan saudara mara. Lepas makan Nabi syarah Islam sekian-sekian. Kemudian turun ayat hijrah. Allah Ta'ala, waladina hajaru waladina amanu wa hajaru wa jahadu, ayat tentang berhijrah. Maka berhijrahlah sahabat. Kemudian perang Badar yang kita katakan tadi, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah telah memenangkan kamu dalam perang Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Perang Uhud, walaqad sadaqakumullahu wa'ada istahussunahum bi'idni. Allah telah membenarkan janjinya bila kamu menang pusingan yang pertama, tapi bila kamu turun daripada bukit tu, hada idza fashiltum, tapi bila kamu mula rosak, wa tanaza'tum fil amr, bantah-bantah pula arahan, jangan turun, kamu turun. Begin, kamu kalah. Kemudian ayat perang Khandaq, kemudian ayat perang Tabuk yang terakhir itu, kemudian agama ni sempurna. Kerana Allah Ta'ala ambil Nabi kita, kemudian dikekalkan Al-Quran untuk kita. Kemudian kita sambut tiap tahun kelahiran Nabi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bila kekalkan Quran, ada tujuan dia. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah di hari kiamat besok, bila Allah Ta'ala kata pada kita, ayat-ayat di dalam Al-Quran tu kita dah buat ke belum? Maka manusia tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya Allah tak tahulah. Allah Ta'ala akan kata, buka muka suratnya. Tidakkah aku menurunkan ayat sekian? Tidakkah dalam ayat sekian? Saya nak buat contoh lah. Wahai Cik Karim, dia katakan, kenapa dalam kitab ni, dalam buku catatan awak ni, awak mengambil Tuhan selain daripada aku? Tak kajut Cik Karim. Sejak bila pula saya ambil Tuhan pilihan Allah Ta'ala? Tak ada lah saya masuk tokong, tak ada lah saya masuk kuil. Ya Allah, ini dah hari kiamat ni.
Saya tak ada sembah tokong, saya tak ada sembah berhala pun, ya Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Oh, nafsu pun boleh jadi Tuhan ke? Tak tahu pula saya dah nafsu jadi Tuhan. Kemudian buku catatan mengatakan bahawa awak telah menyayangi orang lebih daripada saya. Awak ambil dia sebagai Tuhan ke? Tak ada pula saya ambil manusia sebagai Tuhan. Allah lah Tuhan, manusia. Contohnya Allah Ta'ala kata, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu, syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka menyayangi mereka seperti menyayangi Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman mereka lebih sayang Allah. Hari itu bila kamu diberi pilihan antara niat dengan niat, kamu pilih niat, kamu tak pilih Allah Ta'ala. Oh ya ke? Macam tu boleh jadi syirik ke, ya Allah? Ini dalam Quran ada. Saya tak tahu sampai macam tu dah. Nampak tak? Akhirnya sudah sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami dah tengok, kami dah dengar. Kembalikan kami balik ke dunia. Inna mungkinun. Kami sekarang dah yakin. Tapi nampak macam mana? Dunia dah tutup. Kedai dah tutup. Kalau Allah Ta'ala siapkan kapal terbang balik ke dunia, tak ada dah dunia. Tak ada. Kalau ada pun dunia nak buat amal soleh balik, yang nak catat tak ada. Malaikat tu dah tak ada. Malaikat dah buat kerja lain. Macam masuk Maidin dah tutup. Dah kita kata kita nak pergi Maidin. Ataupun kita buka. Ambil barangan, kaunter dah tak ada orang. Nak bayar duit tak ada orang. Malaikat dah tak ada. Masa tu baru menyesal. Rupanya ada dalam Quran. Rupanya ada dalam Quran. Semua Nabi dah ajar. Sebab itu Nabi kata pada kita, wa Qur'anun hujjatan laka au 'alaika. Quran ini menjadi hujah yang membela kamu atau mendakwa kamu. Macam kita beli rumah. Ada S&P, sales and purchase. Kita pun sign. Tabak tu kita pakai sign, ya kan? Esok pemaju kata, saya ambil beli rumah ni. Pasal awak tak bayar 2 hari. Takkan 2 hari pun. Tuan ambil duit, saya dah bayar rumah ni 15 tahun, lagi 5 tahun lagi. Kita ambil. Cuba tengok muka suratnya. Kalau lewat 1 jam, kita dah kuasa ambil balik. Lah kita pun terkejut. Rupanya dalamnya. Saya tak baca pula. Saya ingatkan bolehlah tempoh seminggu ke sebulan ke apa. Tak, 2 jam je kita ambil balik. Dah terganggu. Jadi S&P tu, Sales and Purchase, itu adalah hujah untuk kita ataupun mendakwa kita. Dalam hal ni dia dakwa kita. Tapi kalau kita bayar elok apa semua, tiba-tiba pemaju nak ambil rumah. Saya kata kita dah bayar apa semua, kami nak juga. Tengok, saya dah bayar elok. Jadi S&P ni adalah membela kita. Dia macam tu. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, dia membela kita ataupun dia mendakwa kita. Kalaulah macam tu, kita sangat memerlukan faham betul-betul Quran ni. Sebab hari kiamat antara kita dengan Allah Ta'ala, Quran. Bila kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok, Allah Ta'ala senang je, Quran dah kata. Jadi kita kena faham Al-Quran. Macam mana kita nak faham Quran? Sahabat-sahabat, macam mana nak faham Quran? Macam anak-anak kita beli buku teks. Lepas beli buku teks, COVID. Duduk rumah, online. Ataupun bacalah sendiri matematik tu. Tak payah cikgu, tak payah apa. Bolehkah anak kita baca? Kita pun tak sanggup tengok anak kita membaca buku teks sekolah. Cikgu entah ke mana. Cikgu ada pun online, kita tak sanggup ke tak? Setahun lebih anak kita menghadap kamera tu.
Ada cikgu tu. Katalah tak ada cikgu. Bolehkah anak kita baca? Boleh ke sahabat membaca Quran tanpa ada Nabi yang menunjukkan? Tak boleh. Allah datangkan Nabi. Wa nazzalna 'alaika dzikra, kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra Quran litubayyina linnas, supaya kamu menerangkan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang turun kepada mereka. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi ni untuk menerangkan SNP Quran ni. Sebab besok dari kiamat kita semua menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan satu-satu Quran tu kita buat atau tidak. So jangan ada yang kata Quran ni bahasa Arab, tak erti saya tak. Kalau SOP datang COVID-19 ni, SOP bahasa Inggeris, mau kita baca, tak faham terjemah, kan kena saman daripada polis 1000 nanti. Tak ada yang cakap kat polis, saya tak faham bahasa Inggeris, saya lanyak je lah, saya rentas negeri, saya tak faham. Polis tak ada dengar faham tak faham dah. Kalau tak faham, kenapa tak tengok? Kenapa tak cari terjemahan? Kenapa tak tanya orang? Quran ni bahasa Arab. Tak ada alasan kita dah hari kiamat saya tak faham lah Quran ni. Tak ada. Sahabat-sahabat tak ada kata saya tak faham dah. Allah Ta'ala utuskan Nabi pada mereka. Kemudian bukan Nabi dia mengajar teori, ni makna ni tak ada. Kalau ayat perang, Nabi sendiri buat pergi perang. Kalau ayat Qiyamul Lail, Nabi sendiri buat pergi Qiyamul Lail. Kalau ayat kena seksa, Nabi sendiri tunjukkan sahabat dia kena seksa. Nabi sendiri kena jorut. Punyalah Nabi tunjuk kepada kita. Dan kisah-kisah semua yang Nabi tunjukkan itu ada pada kita. Ada kitab sirah, setabah-tabah sirah. Ada. Tapi adakah masyarakat kita baca sirah ni? Adakah masyarakat kita baca Quran dengan pengertiannya? Adakah masyarakat kita mengamalkan Quran? Jadi bila masyarakat jauh daripada Quran, jauh daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dulu ni umat Islam dah semakin mengalah, semakin naik dan mengalahkan kuasa besar dunia. Tapi bila umat Islam dah mula jauh daripada Quran, bukan jauh fizikal, Quran dekat rak tu semua Quran kan, tapi jauh daripada ajaran dia, maka mereka turun balik. Naik Amerika hari ini, naik Rusia hari ini, naik England, naik kuasa-kuasa besar dunia yang lain daripada Islam. Hari ini orang Islam dah selemah-lemah umat. Ini yang berlaku tuan-tuan pada hari ini. Jadi bila kita menyambut kelahiran Nabi ini, kita menyambut seorang insan yang diutuskan Allah menjelaskan Al-Quran dan berjuang menjelaskan Quran. Supaya bila Nabi kita diambil oleh Allah Ta'ala, kita faham Quran tu, yang akan menjadi hujah membela atau mendakwa kita dari kiamat, kita faham. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat ini ditujukan pada kita. Telah ada untuk kamu pada diri Nabi itu contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap keredaan Allah dan syurga di akhirat. Siapa nak keredaan Allah, siapa nak syurga, idola aja Nabi Muhammad. Tapi tidak ada orang yang akan kenal Nabi Muhammad sehingga mereka membaca perjuangan dia, satu demi satu, satu demi satu. Kita kena membaca. Penting atau tidak membaca ni, Allah Ta'ala sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama. Walaupun kepada Nabi yang tak reti membaca, ma ana biqari'in, kata Nabi pada Jibril, aku tak reti baca. Jibril kata baca juga. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak reti baca, aku bukan pembaca. Jibril kata baca juga. Nabi kata ma ana biqari'in. Jibril kata baca. Lalu Allah Ta'ala buka jiwa Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Boleh pula baca. Baca tuan-tuan sangat penting.
bacalah sirah Nabi, bacalah kisah sahabat-sahabat Nabi, bacalah Al-Quran. Dan Al-Quran ni bila kita kata baca, bukan sekadar tilawah Quran yang insya-Allah kita dapat pahala, tapi kita kena tahu apakah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Ini sangat penting, sebab ia adalah hujah membela kita atau mendakwa kita di akhirat besok. Al-Quran, kita tengok rak, nampak Quran tu, itu macam SNP, MOU tu. Macam mana kita sign, kita beli rumah, khabar tu, kita kena faham isi tu, kita kena faham isi Quran. Rumah tak ada hal dah, tersilap sikit dunia tak ada hal, kita susah macam mana pun 5-6 tahun kita meninggal. Tapi akhirat, Quran sampai hari kiamat selama-lamanya. Kalau menyesal selama-lamanya. Kalau untung selama-lamanya. Kalau rugi, na'udzubillah, rugi selama-lamanya juga. Oleh sebab tu mulai hari ini tengok Quran, ingat SNP. Dan hari kiamat Allah Ta'ala akan hisab kita dengan Quran. Dan Nabi dah sebut awal-awal lagi, wa Qur'anun hujjatan laka aw alaika. Quran adalah hujjah Allah Ta'ala membela kamu ataupun mendakwa kamu. Bila tak baca tak faham bahasa Arab, cari terjemahan. Baca terjemahan, apa pengajaran yang kita dapat. Dah baca terjemahan tak berapa faham juga, pergi kelas tafsir Quran. Bila dah baca, dah dengar tafsir tak berapa faham juga, ni susah lah ni. Panggil ustaz buat kelas Quran. Tengok satu-satu, ustaz tolong syarah ustaz. Berkumpul lah kita, atur program, ajak kawan, sampai kita faham betul-betul SNP ni sebelum kita meninggal. Jangan besok dah dibangkitkan besok baru kita, ya Allah baru tahulah Allah macam ni ke. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rezeki kamu, langit dan bumi? Ailahun ma'allah, adakah ada Tuhan selain daripada Allah? Maknanya Tuhan pemberi rezeki. Siapa yang beriktikad ada orang manusia yang bagi dia rezeki, majikan dia yang bagi rezeki, orang tu bagi rezeki, dia dah menduakan Allah Ta'ala. Ailahun ma'allah, adakah ada Tuhan selain daripada Allah yang bagi rezeki? Esok jangan hari kiamat besok, saya tak pergi tokong, saya tak begini, saya tak ada menduakan Allah Ta'ala, saya tak ada mensyirikkan Allah. Kan hari itu kamu ada tak bagi orang pergi sembahyang Jumaat, contohnya lah ya. Jadi tu orang nak solat Jumaat tak bagi, masa 2 jam, patut sejam je. Siapa beri kau makan? Siapa yang beri kau makan? Macam dia pula majikan dia beri makan, lalu berlaku syirik. Macam tu ke boleh berlaku syirik? Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya nak berlaku syirik ni cukup banyak. Dalam Quran terangkan bab akidah ni, saya ingat 23 Quran cerita akidah ya. Tapi manusia tak membaca, ataupun membaca tak mengerti. Ini pengajaran yang kita mesti ambil pada malam ni. Bila kita menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita mesti berterima kasih kepada Nabi sebab dia tunjukkan kepada kita selengkap-lengkapnya. Hadis-hadis dia menjelaskan Quran, perjuangan hidup dia menjelaskan Quran, jerih payah dia, kena sesa, kena jurut, berperang, semuanya menjelaskan Quran. Dan semua tu telah ada dalam kitab. Tinggal kita nak belajar, nak faham betul-betul Nabi ni bawa apa sebenarnya. Kita ni nak buat apa sebenarnya, kita nak berjuang apa sebenarnya. Susahlah hidup Nabi berperang apa semua ni, kita nak ikut dia ke? Macam tu lah kita kena ikut dia. Telah ada pada Nabi contoh teladan yang baik bagi orang yang nak akhirat, syurga dan nak keridhaan Allah. Ikut Nabi walaupun susah. Susah lah nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga, siapa tak nak masuk syurga? Allah Ta'ala kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu agak, ni bunyi bahasa Melayu dia macam tu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, korang agak korang boleh masuk syurga, kata Allah.
Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum ditimpa kepada kamu seperti mana yang telah ditimpakan orang sebelum kamu. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Sedangkan belum kamu ditimpa seperti mana orang telah ditimpa sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wal-zulzilu. Mereka ditimpa baksa, kepayahan, wad-dharra, dan kesakitan, wal-zulzilu, bergoncang-goncang jiwa mereka. Dan zulzilu ni Allah Ta'ala sebut dalam perang Khandaq. Nasibnya ada parit. Kalau tak ada parit, dia lanyak oleh tentera, punyalah ramai 10,000. Memang hancur orang Islam. Tapi sebab ada parit, dah sahabat bertahan. Belot pula Yahudi di belakang dalam negara Islam sendiri. Depan serang, belakang pun nak menyerang. Masa tu sahabat bergoncang. Nak pergi bilik air tak boleh. Setiap orang kena jaga tempat masing-masing. Kalau lari kan, parit tu dia turun, tak boleh naik bilik atas. Semua jaga. Bergoncang. Adakah kita rasa kita boleh masuk syurga tak bergoncang-goncang pun? Boleh jalan pergi melancong, boleh pergi shopping, kemudian kita kata boleh masuk syurga. Ini bukan saya tanya ni tu. Allah Ta'ala tanya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kau orang agak kau orang boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kamu belum dikena seperti mana dikenakan orang sebelum kamu. Mereka kena kepayahan, kesakitan, goncangan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina ma, sampai nabi dan orang bersama dia bercakap, mata nasrullah, sampai bila macam ni kita bergoncang tadi. Sampai keluar macam tu, sampai bila lah macam ni. Bila nak menang, bila nak selesai benda ni. Ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah pertolongan Allah itu dekat. Sabar, akan datang pertolongan Allah. Tapi siapa nak masuk syurga mesti sampai bergoncang jiwa dia. Pasal apa kita tak bergoncang? Tak mahu saya nak menambah ceramah kan panjang, tapi semua dalam Quran. Marilah kita kembali kepada Quran. Sempena kita menyambut kelahiran Nabi kita, Nabi datang, Nabi dilahirkan ke dunia ini, kemudian diutuskan menjadi Rasul, supaya dia menjelaskan kepada kita Al-Quran secara amali. Dan Nabi telah tunjukkan dengan sebaik-baik tunjuk. Dan di akhir hayat baginda Allah Ta'ala kata, baik, cukup. Hari ini aku telah sempurnakan agama. Aku telah cukupkan nikmat. Aku redha Islam jadi agama kamu. Allah ambil Nabi kita. Jadi Quran bersama kita, sejarah Nabi bersama kita, kajilah dan ikutlah setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz atas kata-kata dan nasihat dan juga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita pada malam ini. Dan saya cukup rasa jarang-jarang kita dapat upasan yang seperti ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi bersama dengan Fadil Ustaz. Sekali lagi kami dari Surah Taqwa mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kami, insya-Allah. Jadi selepas solat Isya nanti kita ada jamuan yang di bawah balik, jamuan di bawah balik, kita tak ada jamuan kat sini. Sebab ini SOP tak bertahan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cukup pada hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله